biar berakal. Kalau mengikut, biar pintar. Macam Fiza. Sihat. Sihat. Alhamdulillah. Aduh. Tengah busy apa sekarang? Tengah busy saman menyaman. Oh, wow. Kaya. 20%. Okey, ni banyak Adalah. apa ni? Banyak fans tanya pasal yalah diorang tahu kita rapat kan. So, diorang Okay. nak tahu bukan soalan peribadi macam yalah lagipun It's okay. Peribadi pun I okay. Just for you. Au. Okey, Au. Semua yalah sejarah-sejarah macam mana apa Fiza involve dekat industri muzik ni kan, macam mana bakat Fiza dicongkil kan, pasal tak tahu Fiza generasi kedua ke ketiga ke Elite kan. Betul tak? Aha. Oh, nak tahu tu lah sebenarnya. Tu jangan cerita sebelum itu kirakan bunga-bunga je dulu. Oh, okey. Yang tak apa nak bunga tu, akar dia nanti kat mana? baru keluar duri-duri dia sikit. Okay. Okey, boleh. Ceritakan. Boleh. So, I start dalam this industry dalam tahun 1998, 1998. Oh, okey. Okay. Masa tu I belum habis SPM lagi. Aha. Tapi suddenly satu hari bila I tengah iron baju kat kampung, I dengar kat radio. KRU nak cungkil bakat baru, okay? So I terus ambil alamat, bla 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 bla. I cakap dekat arwah my dad, "Pa, nak try lah," kata kan. So next week tu kita orang pergi KL. Lepas tu tapi ada stage by stage lah. Daripada ribuan orang yang pergi interview tu, daripada 1,000 pergi ke 100, 100 pergi ke 10, 50 pergi ke 10, top 10, top 5, and suddenly this is me kat sini. Alhamdulillah. Ini apa untuk dorang audition ni untuk apa sebenarnya? Untuk memang Sebenarnya untuk apa ni? Sebenarnya tempat Banos tu, Joanna Banos tu, is my place. Tapi sebabkan Elite ni suka I sangat, dia orang tukar, dia orang switch. Dia orang kata biar Banos pergi single, I dengan Elite. Macam tu. So bila apa yang you kena buat dalam masa audition tu? Ya Allah, tak tahu lah nak cakap, malu. You kena share this tahu experience nothing. tau, pasal agaknya tak ramai orang tahu kan pasal perjalanan you dengan apa yang you kena ni experience you kena share. Sebab kita apa orang kata, fight dengan budak-budak yang dah memang sedia ada di KL. Bukan fight lah, means kami bertiga ni pergi last audition tau. I tak ingat apa nama dia orang lagi dua ni. So I rasa macam, ya Allah, aku ni daripada Penang kan, budak kampung yang tak tahu apa pasal industri ni, just pergi untuk nak nyanyi. Suddenly Edris suruh I menari, okay. You rasa macam mana aku nak nari kat situ? So, Tak susah kan menari, pasal I pun pernah pergi Penang juga. Penang banyak tempat-tempat nak exercise menari. Okay, so I pun bedal je lah. I kata, okay, tak apalah, kita pasang lagu Era Fazira. Ingat lagi time tu? Lagu apa? Tak ingat lah. Pertemuan ke apa, tak salah I. Lagu tu kan. So I buat lah apa yang patut. Alhamdulillah, okay. So dia orang panggil I ke tepi, panggil masuk ke bilik Norman. Lepas tu kat situ lah kita orang start bincang. I punya takut. And then the first I punya show, you tahu, 31 Ogos di Stadium Bukit Jalil. My first show. Merdeka. Merdeka. Rasa nak terkencing, terberak semua ada. Itu dengan Elite lah. Dengan Elite. Ya Allah, I kata, dia punya jangka masa berapa daripada you dah agree, diorang dah agree ambil you daripada Elite dengan masa yang Merdeka tu? Diberi Merdeka tu dalam sebulan lebih je. Sebulan lebih je? You kena hafal lagu, kena hafal dance step semua? Step, keras lah. Time tu keras lah. Dah macam bukan kayu lagi dah. Kan, tapi I did it my way. Alhamdulillah. So macam masa tu kita manager Kak Noh. Dia memang bambu I kau lah Kak Noh, you know, kan?
Okay, so So, you seorang memang masuk kena kau, join elite ke ataupun ada lagi yang muka baru ke? masa tu I seorang. Seorang. I menggantikan Indah time tu. Oh, okey. So lepas pada tu baru diganti oleh orang-orang lain kan, disebabkan kes-kes yang lain lah kan. Tapi my first experience was dekat Bukit Jalil tu lah. I rasa memang But you pergi Tapi- audition seorang lah. seorang. Oh, berani dari Penang pergi KL Bukanlah seorang, means Habis? macam kakak sepupu I dia teman lah. Aha. Tapi dia orang kena duduk luar. Of course Okay. kan. Saya pun macam kita duduk macam tu, tengok sana sini. Ingat lagi time tu rambut I kepuk-kepuk tu. Kan dengan tak make up, tak ada lipstick, tak ada apa, duduk diam je tengok kiri kanan-kanan. Ya Allah takutnya. Tapi nak. Tapi itulah alhamdulillah lah. So, bila you dah diterima, terus kena tinggal KL ataupun balik Penang dulu, ambil barang-barang, balik KL balik? Macam mana? Lepas tu macam on and off, macam 2 bulan sekali I akan datang untuk buat show dengan dia orang. Dalam masa tu dia orang ada gantikan dengan orang lain yang macam untuk pergi show saja. Sebab I nak habiskan SPM I dulu. Oh, okey. So lepas macam selang berapa bulan kemudian, yes, dah habis SPM, dah boleh menggedik kan. Kan itulah. So start pada tu terus I duduk dengan my cousin dekat KL sampailah I dah boleh berdikari sendiri. Pasal tak semua orang dapat peluang, bila dapat peluang join group, lepas tu first performance, big performance lagi, merdeka lagi. Selalu diorang memula dengan tempat biasa kan. Memang bertuah Alhamdulillah. Rezeki I lah kot kan. So dalam masa tu dapat offer lah bidang berlakon ataupun? Okay. I dengan Elite rasa dalam 2 tahun lebih je. Tak sampai pun. So lepas pada tu rezeki I tak panjang dengan Elite. Tak lama. Disebabkan adalah a few things berlaku dalam kami kan. Dan semua anak-anak orang panggil anak-anak bawah KRU ni harus dibubarkan kan. So kami Indigo, X Factor, Elite, Joanna Banos, lagi ada tak ingat. So kami harus dibubarkan, jadi kami kena bawa haluan masing-masing. Start tu lah Profesor Razak Mohidin. Dia cungkil bakat I pula. Drama apa tu? Anak Mami the Movie. Oh ya Movie, Anak Mami. Bukan drama Okey. Berat lagi tak I punya. Kan. Orang start dengan drama kan. Betul. Kita start terus movie. So what do you expect? Macam tak tahu apa. And then diorang punya style pula jenis macam Prof banyak menggunakan khidmat daripada India kan. Diorang punya kru technician semua kan. Semua daripada sana. So yang jenis memang ukur daripada dahi kita ke kamera, jangan gerak sini ke sini. Apa ni what's happening. So memang, tapi I belajar lah. I learn from that daripada I punya movie first tu. Lepas tu I terus masuk drama kan. So I dah tinggalkan nyanyian. I tinggal terus sebab I rasa macam best sangat. But sebelum ni you memang tak ada pengalaman berlakon lah? I ingat I kena marah dengan Abang Roshamno. I kena marah dengan Kak Rozi Rashid. Ramai. I punya pendidik bawah I ni ramai. Sebab itulah I di sini. Abang Jaludin Hassan. Datuk Jaludin Hassan. Ramai lah. So tapi I rasa bersyukur sebab I dikelilingi oleh orang-orang yang macam diorang ni. Sebab tu I tak ramai kawan. So penyanyi atau berlakon? Mana best? Berlakon. Kenapa? I rasa I lebih dapat expresskan apa yang I rasa. Okay, kita datang sedih balik. Kita masuk ke alam kesedihan, tak adalah. Tak, tapi kalau penyanyi dia perform lepas tu dah, tugas dia dah selesai. Dapat payment, dah ambil apa. Tapi berlakon dah ambil dah ambil masa yang lama. Kadang-kadang boleh dikatakan bayaran tu tak setimpal dengan masa yang kita
kasih kan. Betul? Hmm. Tapi bagi I lebih puas dengan dunia lakonan I. Walaupun tak dapat sebanyak yang kita masa menyanyi dulu, tapi I rasa I lebih macam, bukanlah kita tak ikhlas menyanyi tau. Macam sebab menyanyi kita buat benda yang sama tau. Lagu tu okay, dia request lagu ni, okay lagu, okay kita buat macam ni, this is your part, this is my part, bla bla bla, baju all black, all white, okay, tu dan ni pop orang balik habis. So macam live tu the same thing, kita akan repeat. Macam lakonan, okay, kali ni you dapat Watak. latihan gila kata watak ni. Besok lusa dapat janda kaya pula. Kan. Tu besok ni dapat ni. So I rasa macam lebih mencabar lakonan ni. Best. I rasa best. So apa watak yang you memang suka nak buat? Yang memang ni kalau kasih aku watak ni memang aku champion lah. Bukanlah champion, dia puas tau. Antagonis. Sebagai seorang yang kita boleh cakap kau ni macam tu lah. Kita rasa lebih puas macam tu. Elaboratekan lah. Watak jahat lah. Watak jahat Watak jahat lah. Tapi I tak banyak dapat watak jahat sebab stesen cakap muka I baik. Ya ke? Baru lah. Muka tu macam mana watak jahat? Tak banyak lah I dapat kan. So watak apa lagi yang you belum dapat? Yang you nak tapi you tak dapat? Watak gila. Dah memang gila kot. So tak dapat watak gila. Kan? Ada banyak lagi lah sebenarnya yang I tak explore kan. Selama ni asyik dapat girlfriend, jadi isteri simpanan kan. Lepas tu pekerja-pekerja lorong dululah masa I free hair kan. So lagi wife kepada sekian-sekian, ada mak kepada anak macam ni, janda yang dicemuh kampung. Macam tu lah I punya watak kebanyakan. Habis sekarang ada juga orang panggil, daripada free hair sampai tak free hair gini, ada perbezaan dia tak orang panggil? Ada. Watak mak je lah sebenarnya. Memanglah I mak, I tahu. Tapi kurang ajar betul dia. Agak-agak lah kan. Watak mak? You tahu? Ya. Aduh. Dia orang panggil I watak mak kepada Fatah Amin. You rasa? Biadab tak biadab dia orang ni kan? Diorang serius ke atau buat kelakar? Dia orang tak gurau Tak gurau serius Betul. tak gurau tak kelakar So ada benda-benda yang I terpaksa tolak lah. I rasa macam mana kau nak tuakan aku ni? Kan aku tahu aku dah You tolak itu? You tolak? I tolak. Sebab I rasa I tak boleh bawa benda tu. I tak tahu macam mana nak portraykan Fatah tu menjadi anak I. Anak ikan boleh I rasa. Serius you tolak So, I tolak. Wow. I rasa macam I tak boleh buat benda tu. Dan lepas pada tu ada juga yang cerita yang baru ni hit tu. I tak ingat. I kena jadi Syukri Yahya punya mak juga. Yang panggil. Agak lah. Yo, tua sangat kat I ni. Tak lah. Tapi mungkin diorang bukan yang panggil suka-suka kan. Mungkin diorang tengok yang you boleh bawa watak ni. Cuma akhirnya mungkin make up dia ada boleh dilihat tua sikit. Bukankah macam tu satu cabaran untuk you kan, Red? Betul tak? Betul tapi I rasa I tak boleh bawa. I tak tahu kenapa. Sebab takkanlah kata you nak jadi anak I. Macam mana you? Taklah, bukanlah. Kalau I memanglah tak sajak jadi anak you. Tak macam yelah kadang-kadang as a pelakon kan macam ni watak ni lain ni aku nak ni kan. Tapi bila I baca skrip, dia punya skrip tu tak membezakan, macam tak ada apa yang menarik pun. Maksudnya I as a mak dia kat situ je. Tak ada macam kata mencabar sangatlah watak tu. Dia nak letakkan I sebagai mak di situ.
bukanlah kata I tak boleh terima, tapi macam kalau anak I kata Syafiqi Naswid ke, kan, I boleh terima lagi lah. And then siapa lagi yang dalam 20-an tu, it's okay. Tapi yang umur bayi kita ni macam mana I nak buat anak I, kan? Tapi kalau Itu like, je lah. like dari segi apa promotion ke apa komersial ke, kita tak tahu kadang-kadang benda-benda kecil ni kan yang kata orang tu kan, pasal diorang dah biasa tengok you berlakon jadi apa-apa saja kan, tapi untuk berlakon sebagai mak dan kepada one of the pelakon yang top kat Malaysia, Fatah Amir ni kan, macam bagi Dali macam satu peluang yang kalau tak ambil ni satu kerugian, bukan dari segi bayaran ke apa, tapi dari segi perwatakan yang versatile yang you nak tunjulkan tu. Bukan pasal mak ke, dia muda, aku muda macam mana aku nak jadi mak dia macam itu. Tapi satu... Tapi sebenarnya I lepas pada tu, I dapat tahu I ni adalah pilihan yang terakhir dia orang buat keputusan. Macam ending punya. Pulang ambil je lah Fiza ni. Itu yang agak touching sikit lah. Tak ada pokok akar pun jadilah macam itu. Sepatutnya bukan I. Maksudnya orang lain. So I cakap takkanlah aku. Bukan mungkin I agak teremosi time tu kot kan. So I tolak terus. Tapi bukan itu je lah. Bukan ni semua biasa ke dalam dunia pelakonan? Bukan lokal aja, international pun ada macam itu juga. Tapi tak apa. Keputusan telah dibuat. Menyesal tak? Tak. Bagus. Okay. I still maintain. Yeah. Yeah. So, yelah macam ramai yang dah tahu ada yang dengar banyak cerita daripada majalah ke apa ke gini kan. So, sekarang ni dah masa COVID gini ramai yang tak tahu macam okey macam mana Fiza cope dengan live ni kan. Kita letak apa yang orang luar tahu story tu diorang punya, apa yang diorang nak fikirkan tu lain. Sekarang ni macam mana you cope dalam masa sekarang ni? Dah setahun lebih kan. I nak mula dari mana? Macam daripada my personal life ke? Sebab dia macam bersangkut paut tak sebenarnya? Don't want to touch personal life. Okay. Because whatever diorang dah tulis tu biarkan. Ni sekarang macam, what are you doing right now to cope with the life sekarang? To sustain, untuk maintain hidup kan? Dengan keadaan sekarang yang kita tak boleh pergi berlakon, tak boleh pergi menyanyi. So, I just do my part as a orang banyak call I, text I, nak suruh I review produk dia orang. Okay. Kan? So itulah pekerjaan I sehari-hari kan. So I review produk dan dalam masa yang sama I adalah buat satu macam sebenarnya ni suka-suka je tau. I just cakap kat my friend, kata, I boring sangat lah. Why not kita buat burger? Burger? Ya ke you nak masak burger? Cakap bukan I masak kan. Kita buat and then ada something yang business kita, at least sebenarnya nak keluar je daripada rumah. Alasan kan? Alasan. Kalau tak duduk je kat rumah ni tak buat apa kan. So dia macam kalau review pun okay, pacak kamera, hai Assalamualaikum, hari ni saya ada buat bla 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 bla. Tok habis 3 minit tok. And then post it habis. So macam aku nak buat boring kan. So I call my friend, cakap, korang tak ada ke apa-apa kita buat berniaga ke apa ke kan. So dia fikir, berniaga apa you nak masak? I tak nak masak kan. I tak nak merosakkan dapur I kan. So I kata, korang masak, I boleh promote, I cakap kan. So dalam, ni baru sebulan lebih, kita baru start kat Damansara Perdana kan. Dan dia ada satu stall yang comel daripada Persatuan Peladang, diorang tak guna tau stall tu. Dia parking lama dekat Taman Tun. So dia kata, tak apalah korang pakai. Dia macam, dia bukan food truck. Dia macam yang kita kena, truck dia tu kita kena tarik dengan kereta kita. Oh, okay. Apa bagian, dia tak ada enjin, tak ada apalah. Dia macam just truck gitu kan. So I pergi tengok, macam menarik. Dia kata, okay, ada dapat idea kita buat macam ni. Okay. So I pun register SSM kan.
buat tu pelan-pelan lah, slowly lah buat sikit-sikit. Lepas tu okay, pergi beli barang, adalah masa kan nak keluar tu, sebenarnya nak keluar kan. So start tu dah sebulan lebih alhamdulillah. Kita orang punya customer kebanyakan 90% Chinese yang suka beli. Oh, okay. Dia repeat hari-hari, padahal burger biasa je kan. Cuma kita orang decorate lah stall tu macam dia pergi nampak menarik. And then punya lampu kiklap tu letak sana, merah, kuning, biru semua kan. So dia orang kata daripada jauh nampak macam apa benda dia orang nak datang. So stiker tak buat lagi, dengan kedai tutup semua. So macam benda jadi macam lambat kan. Tapi kata tak apa, slowly t-shirt pun tak buat lagi. Itulah nak minta sponsor t-shirt jauh pula kan. InsyaAllah tunggu border buka. Kan. So sekarang ni banyak benda dia jadi terhad dan tersekat, kita tak boleh buat apa. So kami terus just jalan je buat burger macam biasa, normal burger, special burger, ada lamb. Dan planning juga nak buat patty. Tapi nak tengok permintaan orang. Buat patty agak mahal kan. So dia orang lebih suka ke Ramly ni, burger Ramly, kita buat je lah. So macam I rasa macam first experience yang I berniaga, tapi I seronok. Hari tu I kata kat budak tu, dah tak payah, Mak nak potong roti. So I potong lah roti tu, I letak macam best, tak panas lah atas tu kan. So itu je lah I buat. ada ke suara-suara yang kadang-kadang kena dengar suara-suara, jual burger pula? Ada. Tengah ni penuh ni duk DM masuk. Serius lah? Dah susah, dah tak ada duit jual burger, kesiannya. Serius? Serius. Ada gelak ke ni? Wow. Serius, mencabar. Hidup sebagai seorang anak seni yang orang ni orang tak tahu yang orang asyik nak tahu apa kita buat kan. Tapi of course kita akan bagi tahu apa kita buat kan. Benda kita buat tak salah. For me, salah ke kalau I jual burger tepi jalan pun? Sama je macam orang-orang luar kat sana, ramai je yang orang jual burger pun. Betul. Tapi bagi I ini rezeki yang halal, kami cari sama-sama kan. Kita tak kacau orang, jangan pada I lah. I tak minta duit orang kan. I buat benda tu dengan ikhlas hati. Kami masak pun, letak mayonis pun bukan sikit tau. Banyak tau, mayonis mahal tau letak. Selain daripada tu, yang paling teruk orang cakap, selain daripada jual burger, yang paling teruk orang cakap, macam, yalah kadang-kadang tak tahu, macam mesti ada lah kan, kalau mulut-mulut puaka ni kan, bila kadang-kadang lagi kalau dah berdepan, dan tertahu you, ada ke yang lagi teruk daripada itu, apa dia cakap? Berdepan dia orang tak berani cakap kan. Dalam phone dia orang banyak lah kata macam, itulah dulu belagak sangat, kahwin dengan pilot, bla 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 bla. Dia kata, pernahkah aku tunjuk kehidupan aku yang belagak tu dalam IG? Kan? I rasa I buat kerja I je. Dalam IG tu semua kerja dengan anak. Pasal anak. So I tak pernah nak show off steering kereta ke, jam ke, ambil gambar tak ada I rasa kan. I just being me. Mana you pun kenal kita macam mana dekat Starbucks tu, yang office kita yang dah lama tutup tu kan. So I macam biasa je. I rasa I tak ada nak nunjuk-nunjuk ni handbag I lah apa, tak ada. I just a normal person. So I macam pelik. Satu je cerita yang orang dapat tahu yang mungkin orang tu sakit hati dengan I, tak tahu. Kan lepas tu netizen tahulah. Sambung komen. Kadang-kadang I macam delete je lah. Sama je otak kan. Ya betul. Dan mula-mula pun bila kita mula lepak pun you tak aktif sangat IG. You sendiri cakap you tak tahulah IG ni apa gini kan. Dan lama kelamaan baru you start, tapi you punya post pun tak ada pasal kemewahan, tak ada pasal apa. Mostly pasal anak, ambil gambar anak, gini semua. Bagi I, tak tahu lah. Yalah, diorang tak tahu. Kan? Jadi kita tak boleh tutup mulut orang. Kita kena kadang-kadang kita kena telan apa kita boleh telan kan, betul tak? Betul. Ini tengah telan ni, tak nampak ni bongkak mata ni. Waduh. Tak apa. Sabar. Kita semua orang sedang diuji kan sekarang. So betul. Cara kita untuk menangani je yang lain-lain kan. Jadi yalah, bagi yang tak tahu tu,
Kan kita pun Ujian I rasa cukup berat. Tahu, Berat tahu. rasa. Kali ni yang amat berat. Kalau nak menurut, biar berakal.